Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar semua murid-murid yang Ustaz kasihi? Selamat datang ke channel Ustaz Syahir, khususnya semua murid-murid tahun 2 Siraj AIM, dan juga jika ada murid-murid daripada sekolah lain yang menonton rancangan pembelajaran ini, Ustaz ucapkan selamat datang ke channel Ustaz dan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kepada semua murid-murid. InsyaAllah. Seterusnya saya ucapkan juga terima kasih kepada barisan ibu bapa yang berada di rumah yang membantu mengurus dan memantau pembelajaran anak-anak di rumah, khususnya dalam mata pelajaran seni khot. Saya ucapkan terima kasih kepada semua ibu bapa yang memberi kerjasama yang sangat baik. Alhamdulillah. Seterusnya saya juga ucapkan terima kasih kepada semua guru-guru khot dan guru-guru pendidikan Islam yang berkongsikan video pembelajaran ini kepada anak murid masing-masing. Semoga video pembelajaran ini dapat membantulah sedikit sebanyak pembelajaran murid-murid kita, insya-Allah. Murid-murid yang Ustaz kasihi, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada video kali ini, insya-Allah mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Kita niatkan bacaan pahala bacaan surah Al-Fatihah ini untuk kita hadiahkan kepada kedua ibu bapa kita dan juga guru-guru kita. Dan kemudian mari sama-sama kita menadah tangan untuk membacakan doa sebelum belajar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Murid-murid yang Ustaz kasihi, mudah-mudahan semua murid-murid Ustaz, pelajar-pelajar yang menonton video pembelajaran ini semuanya dalam keadaan yang sihat dan semuanya dalam keadaan yang sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya selamat daripada virus COVID-19 ya, insya-Allah. Di video pembelajaran ini kita akan tengok tajuk pelajaran ya. Kita akan tengok dulu tajuk pelajaran kita, iaitu kamu boleh tengok di kotak yang Ustaz sediakan di bawah ini, iaitu tajuk pelajaran 6, menulis perkataan bersambung huruf mim di tengah ya, di tengah mengikut kaedah
gaya hot nasah. Kamu boleh buka muka surat 48 dan 49. Okey, seterusnya mari kita tengok apakah objektif pembelajaran. Apa yang kamu akan dapat di akhir pembelajaran ini. Okey, kita tengok mengenal dan menulis kaedah penjambungan huruf-huruf Arab dan Jawi mengikut kaedah hot gaya nasah pada huruf yang bersegi. Huruf bersegi yang kita akan belajar pada pembelajaran video pembelajaran kali ini iaitu huruf mim. Membezakan bentuk huruf tunggal dengan huruf bersambung pada huruf bersegi. Yang pertama, kamu boleh menulis dan kamu tahu cara untuk menyambung huruf mim yang berada di tengah. Dan kemudian kamu boleh membezakan huruf mim tunggal dan huruf mim yang bersambung. Ini adalah objektif pembelajaran kita pada video kali ini. Okey, kita lihat seterusnya. Okey, kita lihat seterusnya iaitu tajuk pelajaran kita. Okey, Ustaz tekankan lagi di sini iaitu huruf mim yang bersambung di tengah. Pada video pembelajaran yang sebelum ini, kita dah belajar huruf mim yang bersambung di awal. Bagi murid-murid yang mungkin baru mengikuti channel Ustaz, boleh tengok ataupun boleh tengok semula di bahagian video Ustaz pelajaran hot tahun 2. Kamu boleh tengok di situ. Ada tajuk video huruf mim yang bersambung di awal Tapi dalam pelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana huruf mim bersambung di tengah. Baik. Okey, ini adalah huruf mim. Ini adalah huruf mim tunggal. Sebelum kita nak sambung huruf mim itu, kita nak buat penyambungan yang berada di tengah tu, kita kena kenal dulu huruf mim. Ini huruf mim ini ada dua, ada dua bentuk. Satu ekor yang panjang, satu ekornya yang pendek. Baik, dan kemudian huruf mim ini dia berada kepalanya berada di atas garisan dan ekornya berada di bawah garisan. Ini kalau mim tunggal, Ini kalau mim yang tunggal. Okey, kita tengok, kita ulang kaji sedikit. Okey, huruf mim yang bersambung di awal. Ini huruf mim yang bersambung di awal. Kita dah belajar yang ni. Ini pada video pembelajaran yang lepas. Cuma Ustaz masukkan sebagai ulang kaji supaya kamu dapat refresh balik. Kamu tengok kat situ bentuk huruf mim yang berada di awal. Okey, seterusnya kita lihat kumpulan huruf mim ini. Dia duduk di dalam kumpulan huruf yang bersegi. Huruf yang bersegi ni dia ada banyak dalam tajuk pelajaran 6 ini. Dia paling banyak, dia punya huruf-huruf yang dapat dikumpulkan di situ. Dia ada huruf dal, huruf zal, sad, dot, ta, za, huruf ha, dan kita akan belajar huruf mim. Huruf mim adalah kumpulan huruf yang bersegi. Okey, ini adalah huruf mim yang bersambung di tengah. Kamu boleh lihat di situ huruf mim yang bersambung di tengah. Okey, Ustaz nampak dekat live chat ataupun ada yang tegur, dekat situ tengah, tapi Ustaz tunjuk di bahagian Ustaz bulatkan di depan. Ya, okey. Ustaz ucapkan terima kasih bagi murid-murid yang perasan dia tak tidur waktu kelas. Ustaz saja tulis dekat situ huruf mim yang bersambung di tengah. Tapi Ustaz tulis kat situ bersambung di depan, kan? Nampak kat situ. Okey, jadi sebenarnya ini adalah contoh huruf mim yang bersambung di awal, cumanya kita akan masuk sedikit huruf mim yang bersambung di awal ini. Kita ada penambahan sedikit. Macam yang video yang lepas kita hanya masukkan satu bentuk saja, tetapi pada video kali ini kita akan masukkan satu lagi bentuk huruf mim yang bersambung di awal dan kemudian kita akan terus sambungkan dia berada di tengah. Okey, baik. Ini adalah huruf mim yang bersambung di tengah. Okey, tenang. Ustaz harap kamu nampak dia punya beza dia. Bentuk-bentuk dia. Itu kita boleh tengok huruf ha,
sambung dengan mim, dan mim di tengah, sad sambung dengan mim, huruf ta sambung dengan mim, dan bagaimana cara nak menulisnya kejap lagi ustaz akan tunjuk. Yang penting di sini kamu faham dan kamu nampak bentuk dia. Itu adalah huruf mim yang berada di tengah. Ya, jadi kamu dah dapat bezakan huruf mim yang berada di tengah ini dia tak sama macam huruf mim tunggal. Dia ada beza, ya, dia ada beza. Okey, baik, seterusnya kita tengok. Okey. Kegunaan huruf mim, ya, huruf mim ini boleh digunakan untuk menulis huruf Arab dan juga dia boleh digunakan untuk menulis huruf apa? Dia boleh digunakan untuk menulis perkataan-perkataan Jawi. Okey, seperti video-video yang sebelum ini Ustaz ada terangkan, ada sebahagian huruf Jawi dia tidak boleh ditulis untuk menulis Al-Quran, ataupun dia tidak boleh ditulis untuk menulis perkataan-perkataan Arab. Ya, dia dia ada yang boleh tulis, ada yang tak boleh tulis. Jadi untuk huruf mim dia boleh digunakan untuk menulis perkataan bahasa Arab, penulisan Al-Quran, hadis, dan juga boleh ditulis untuk menulis perkataan-perkataan dalam tulisan Jawi. Okey, mari kita lihat yang seterusnya. Okey, mari kita menulis hot. Jadi sebelum kita menulis hot, untuk murid-murid yang mungkin baru mengikuti channel Ustaz ataupun ada ibu bapa yang baru membimbing anak masing-masing dan baru mengikuti channel Ustaz, jadi untuk kita menulis hot, antara peralatan yang digunakan iaitu peralatan utama adalah pensil hot mechanical, ya, pensil hot mechanical. Kalau di sini Ustaz boleh tunjuk di kamera ni, Ustaz punya ni warna kuning. Dalam gambar tu pun ada. Ini dalam video gambar Ustaz ni warna merah jambu. Ini adalah pensil hot mechanical yang kita gunakan untuk menulis kerana dia lebih mudah dan dia tidak perlu diasah. Kalau kita asah pun kita guna getah pasir. Ya, dia mudah. Dia tidak menggunakan pisau untuk kita asah pensil ni, dan dia lebih selamatlah, ya. Baik, kemudian kita gunakan juga pensil biasa, pemadam, pembaris, dan pensil hot mechanical ini diasah menggunakan kertas pasir. Bagi untuk melihat panduan ataupun cara mengasah pensil, boleh lihat di video yang telah disediakan. Boleh tengok di dalam video pembelajaran hot di dalam channel ini, di dalam tajuk penyediaan peralatan sebelum menulis hot. Di situ ada bermacam-macam lah bentuk ataupun video yang telah disediakan untuk panduan ibu bapa dan juga panduan murid-murid semua, ya. Boleh tengok macam mana cara nak asah pensil, boleh tengok macam mana duduk, macam mana nak pegang pensil, semuanya boleh tengok dekat situ. Okey, jadi sediakan bersedia dengan buku latihan kamu masing-masing dan bersedia dengan peralatan. InsyaAllah, jom kita menulis hot. Okey, murid-murid yang Ustaz kasihi semua, boleh lihat di muka surat 48. Okey, muka surat 48. Kita tengok dulu yang ada di dalam buku teks kamu. Okey. Huruf mim yang berada di tengah, ya. Pada video yang lepas kita dah belajar huruf mim yang berada di awal. Jadi kita pun dah buat latihan dan ramai yang dah hantar latihan. Alhamdulillah, Ustaz ucapkan terima kasih. Dan seterusnya kita akan lihat muka surat 48, huruf mim yang berada di tengah. Okey, kita akan tengok dulu di sini. Dia tulis di sini iaitu bentuk 1, ya. Bentuk 1 iaitu ini adalah bentuk yang pertama. Bersambung dari atas, ya. Bersambung dari atas. Ini yang Ustaz nak bagi tahu tadi. Huruf mim yang berada di awal
Ya, ini adalah bentuk yang kedua. Ya, jika dia akan bersambung dengan huruf yang di bawah dia. Ya, ini bentuk yang kedua. Kalau kamu tengok di muka surat 47, okey, ini adalah bentuk yang pertama. Yang kita belajar pada video yang itu. Kan, ini bentuk yang pertama. Okey, yang ini adalah bentuk yang kedua untuk mim yang berada di awal. Okey, ini mim yang berada di awal. Dan yang ini adalah mim yang berada di tengah. Okey, nampak ini bentuk dia. Okey. Dia bersambung dari atas. Jadi kalau ada huruf ataupun ada perkataan daripada atas, ya, nanti ustaz akan tunjukkan contoh perkataan lain. Okey, kita tengok. Dia akan bentuk dia kita boleh tulis macam ni, ya. Yang ini mim yang berada di akhir. Yang ni kita nanti belajar kemudian. Okey, kita tengok dulu yang ini. Baik, ini cara dia nak tulis. Nampak? Huruf mim disambungkan dari huruf sebelumnya dari atas, melencong ke kanan di atas garisan. Nampak? Ni garisan. Ni ada huruf yang datang daripada atas. Kemudian kita nak sambung dengan huruf mim. Ya, kita nak sambung dengan huruf mim. Bentuk dia kita boleh tulis macam ni. Yang penting dia kata tadi, dia mesti berada di atas garisan. Okey, baik. Kemudian tapak huruf ditulis menurun dari di atas garisan dari kanan ke kiri. Nanti ustaz akan tunjukkan cara nak tulis dia. Okey. Kalau kamu lihat di sini, ini adalah salah satu ataupun beberapa contoh yang diberikan. Huruf mim itu yang kita boleh buat bentuk dia begini. Ya, kita boleh buat bentuk dia macam ni. Yang disambung daripada sebelumnya adalah huruf yang datang daripada atas. Contohnya huruf mim. Nampak? Mim di atas. Dia nak turun bawah sambung dengan mim. Mim sambung dengan mim. Ta. Huruf ta sambung dengan mim. Ini bukan huruf ain. Kan? Sekali tengok macam huruf ain. Tapi sebenarnya dia bukan huruf ain. Ain bentuk dia lain. Tapi dia macam bentuk huruf ain. Tapi dia lain. Ya? Dia tak sama. Okey. Ini huruf ta. Ta nak sambung dengan huruf mim. Dia boleh buat macam ni. Okey, huruf shin. Shin kita nak sambung dengan huruf mim. Nampak? Ini adalah bentuk-bentuk huruf yang dia disambungkan dari huruf sebelumnya, ya, iaitu daripada bentuk yang di atas, ya. Bersambung dari atas. Faham, ya? Huruf mim, ya, dia datang dari bentuk huruf-huruf yang bersambung dari atas. Ini antara huruf-huruf yang boleh bersambung dengan huruf mim. Dan bila dia datang daripada atas, kita nak sambung dengan huruf mim, kita boleh buat bentuk macam ni. Ini bentuk dia. Okey, cara nak tulis macam mana? Okey, ustaz akan tunjukkan insya-Allah. Okey, murid-murid semua, perkara pertama yang perlu kita buat iaitu kita akan buat garisan, ya. Kita akan buat garisan. Okey. Ini adalah garisan utama. Ustaz buat warna merah di situ. Okey, nampak? Okey, baik. Kita akan tulis, ustaz akan tunjukkan huruf mim yang bersambung, ya, bersambung dari atas. Yang ni ustaz tunjukkan dia punya kepala bentuk huruf mim yang berada di awal, lepas tu kita sambung dengan huruf mim yang berada di tengah, ya. Baik. Okey, ustaz akan mulakan di sini daripada bahagian nombor 2, ya, daripada kotak nombor 2 ni. Okey, huruf mim ni bentuk yang kedua, ya. Huruf mim bentuk yang kedua. Okey, tengok ustaz akan tarik ke bawah. Nampak macam kita buat macam kita buat titik kan? Lebih kurang. Kita tarik ke bawah dan kemudian kita patah balik. Kita bawa dia turun, ya. Kita akan turunkan dia. Kita akan turunkan dia macam tu. Nampak? Okey. Mim turun. Okey, yang ini kita akan
sambung dengan huruf mim yang berada di tengah, ya. Kita akan sambung dengan huruf mim yang berada di tengah. Okey, ustaz akan pusingkan, nampak? Kita akan pusingkan turun ke kanan. Berhenti kat situ. Okey. Jadi dekat sini ustaz nak bagi kamu lebih nampak dan lebih jelas. Okey. Nampak ustaz sambungkan dengan huruf mim ni warna hijau. Okey. Mim yang kedua, ni mim satu datang daripada atas, mim yang kedua dia bersambung di tengah. Jadi kita dah berhenti di sini. Nampak? Kita dah berhenti di sini, kita akan tolak. Tolak balik, ikut balik dan kita turun. Nampak macam itu. Okey. Okay, baik. Naik dan turun semula. Okey. Ini contoh. Contoh satu yang ustaz buat. Okey, jadi di sini kalau kita tengok dekat dalam buku kamu, ya, mim yang berada di atas ni dia lebih tinggi dan dia mim yang kedua ni dia tidak lebih daripada mim yang pertama. Nampak? Dia mesti dibuat di belakang sikit lah daripada mim yang pertama ni. Kita tengok, ya. Nampak? Di sini ustaz buatkan satu garisan. Ni penting ni, ya. Supaya kamu tahu dia punya jarak dia. Nampak kat sini. Okey. Jadi dia jangan buat kita tak boleh buat dia. Contoh kita buat macam ni, kita pusing. Lepas tu kamu buat macam ni kan. Ni kalau yang macam ni dia dah terlebih, ya. Macam ni dia dah salah sebab dia dah terlebih banyak. Jadi dia nak ni dia buat sikit je kat bawah ni dan dia tak lebih daripada huruf yang berada di atas tu, ya. Baik. Itu untuk huruf mim, ya. Baik, dan kemudian huruf mim yang berada di awal ni, kamu tengok sekali lagi ustaz buat tolak ke bawah, ya. Dia punya kepala tu tolak ke bawah macam ni, tolak ke bawah. Serongkan mata pensel kamu tu, tolak ke bawah dan kemudian patah balik. Patah balik dan buat pusingan, lengkungan ke bawah. Okey, dia bukan kepala mim tu, dia bukan bentuk dia macam ni. Bukan dia lurus. Ni lurus. Kalau macam ni dia tak tepat, dia kena turun ke bawah. Nampak? Sekali lagi ustaz buat, tolak ke bawah, patah balik dan pusing. Ni baru kita akan sambung dengan huruf mim yang berada di tengah. Tarik sikit je, jangan tarik banyak. Ya, jangan sampai dia terlebih kepala dia ni. Kepala yang atas, ya. Yang ni tak boleh lebih daripada yang sini, ya. Dia tolak ke bawah dan naik balik, ikut saja dan kemudian turun. Turun. Nampak? Naik, turun. Seperti mana yang diterangkan di dalam buku kamu. Nampak kat sini? Ya, yang penting dia mesti berada di atas. Dia mesti tetap berada di atas garisan, ya. Baik. Okey. Okey, nampak kat sini? Dia berada di atas dia berada di atas garisan, nampak, ya. Dan kita tolak naik atas dan kita turun. Macam tu. Dan dia berada di atas garisan. Okey, baik. Kita tengok contoh yang diberikan. Okey. Kita tengok contoh yang diberikan. Okey, ustaz nak buat contoh ta bersambung dengan huruf mim, ya. Lepas tu lam, lepas tu kaf. Okey, kita tengok macam mana cara nak buat dia. Baik. Yang pertama huruf ta, ya. Huruf ta kita akan buat dulu huruf ta. Kita akan mula dengan nombor 2, ya. Kenapa ustaz mula dengan nombor 2? Sebab dia tinggi, ya. Dia kena buat tinggi sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, yang ni lurus. Okey, tegak, ya. Mata pensel kamu tegak. Okey, turun. Nampak? Kemudian kita akan tarik ke bawah, ya. Tarik ke bawah. Okey, yang ini kita akan bertemu dengan huruf apa? Kita akan temukan dia dengan huruf mim.
Okey, nampak? Kita tarik ke bawah dan kita akan berjumpa dengan huruf mim. Okey, baik. Huruf mim ni Ustaz buat warna lain supaya kamu nampak. Okey. Kita dah tarik ke bawah. Okey, yang ini kita akan ambil huruf mim daripada sini, naik balik macam tadi. Nampak tak kaedah yang macam tadi? Naik balik, kemudian turun. Ya, naik dan turun. Macam tu. Okey. Apa? Naik turun, kemudian kita akan sambung dengan huruf lam. Okey, ni huruf lam naik. Okey, dia kena serong sikit lah. Ya, serong. Dan dia mesti lurus dan dia ke kiri sedikit. Nampak? Ustaz ni tak buat dia lurus. Ni kalau dia lurus betul. Tapi nak buat huruf lam ni dia tolak ke kiri sikit. Ya, kita akan kamu kena buat tolak ke kiri sedikit. Kemudian kita akan sambung dengan huruf lam yang berada di tengah. Ya, huruf lam yang berada di tengah. Okey. Okey, nampak di sini turun. Ikut yang dalam buku tu ya. Naik balik. Naik lurus. Nampak situ. Okey. Ini dia punya tengah ni kita tak boleh buat besar sangat. Dia lebih kurang dalam satu titik lah. Ya. Lebih kurang besar dia dalam satu titik. Okey, kemudian kita akan buat huruf apa? Kita akan buat huruf kaf. Baik. Seterusnya Ustaz tunjuk buat huruf kaf. Okey, daripada atas sini Ustaz tarik perlahan-lahan. Okey. Kita akan sambung huruf kaf tu dekat sini. Di sini. Dia tak boleh daripada bawah sebab dia kena ada ruang sedikit di bahagian bawah. Jadi Ustaz buat huruf kaf di bahagian sini. Kita akan tarik pelan-pelan, pusing. Okey, pusingkan dia. Okey. Buat huruf kaf, kemudian kita akan buat huruf kaf kecil. Huruf kaf kecil kita buat kat sini. Okey, baik. Kedudukan untuk huruf kaf kecil kita tak boleh buat dekat tiang dia ya. Kita jangan buat rapat sangat dekat tiang. Ya, baik. Okey. Okey, ini huruf ta, dia bergabung dengan huruf mim yang berada di tengah. Okey, kemudian kita buat titik lah huruf ta kat sini. Okey, baik. Nampak di sini? Ini contoh penulisan untuk huruf mim yang berada di tengah. Dia bergabung daripada huruf yang berada di atas iaitu huruf ta ya. Yang ini sama ya. Yang ini sama. Kamu buat. Cuba buat dia sama. Buat dia sama dan dia buat dalam keadaan yang lurus lah ya, dalam keadaan yang lurus dan kamu pastikan jarak dia ni tak terlalu besar ya, dalam anggaran dalam satu titik sahaja. Okey, kemudian kita lihat contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua, Ustaz akan buat perkataan huruf shin berjumpa dengan huruf mim. Dia bertemu dengan huruf mim, huruf shin, huruf mim dan kita akan tulis huruf sin. Ya, baik. Kita tengok di sini. Okey, Ustaz akan tulis huruf shin dulu. Okey. Okey, baik. Huruf shin ni kita kena ambil daripada atas. Ustaz ambil daripada atas sini. Nampak? Di nombor 1. Ya, nombor 1. Nampak ni? Nombor 1. Okey. Huruf shin. Rumah yang pertama. Okey. Kemudian kita akan turun. Okey. Jadi kita akan buat mangkuk huruf shin, tetapi kita akan buat dia ke bawah. Macam ni.
Yang ini kamu kena nipiskan lah, ya. Ini sebenarnya huruf shin yang bersambung di awal, ya. Tapi nanti kamu akan belajar lebih khusus lagi. Ada tajuk dia nanti. Okey. Jadi kita tolak naik atas sikit dan kamu turunkan dia. Ini dia jadi macam bentuk taring, ya. Dia jadi macam bentuk taring. Kalau huruf shin biasa tu, dia kena buat dia punya mangkuk. Ini kalau tunggal, kan. Ni contohlah ustaz buat tunggal. Nampak ni mangkuk dia, ya. Tapi kalau dia bersambung, kita boleh bawa dia naik, kita boleh bawa dia turun. Sebab apa? Sebab kita nak bersambung dengan huruf mim. Okey, kemudian ustaz akan sambungkan dengan huruf mim, ya. Ustaz akan sambungkan dengan huruf mim. Kita tarik daripada sini. Okey, turun, pusingkan ke kanan. Okey, berhenti. Dia tak boleh terlalu panjang dan tidak boleh sampai lebih huruf sini kita tarik sampai sini, tak boleh. Ataupun kita lebih garisan, pun tak boleh, ya. Baik. Jadi huruf mim ni kita berhenti di sini, mesti berhenti. Jangan terus tulis. Berhenti, kemudian naikkan semula, ikut. Nampak? Berhenti, naik, turun. Turun, nampak? Itu dia punya step dia, ya. Naik, turun, kemudian nak sambung huruf sin, ya. Kita nak sambung huruf sin, kita kena naik balik. Naik sikit. Naik sikit je. Nampak tak dia punya tu? Turun, naik, turun, naik. Tapi dia naik sikit, dia tak naik banyak. Okey, kalau kamu tengok dekat sini, ustaz tetap berada di garisan yang sama, ya. Baik. Tapi tak apa, nanti ustaz tunjukkan untuk bila penulisan menggunakan penulisan pensel hot kejap lagi dalam sesi latihan, insya-Allah. Okey, kemudian kita akan sambung huruf sin. Ustaz akan buat huruf sin. Macam mana kita nak buat huruf sin? Kita akan sambung dengan huruf sin kecil dia, yang mangkuk yang pertama, gigi yang pertama. Okey, kemudian gigi dia yang kedua. Nampak? Gigi dia yang kedua. Kemudian kita akan buat dia punya taring dia. Taring dia. Kemudian kita akan buat dia punya mangkuk. Huruf sin dan huruf shin. Huruf shin tertinggal dia punya titik. Okey, nampak di situ? Okey, ini cara untuk kita menyambung, ya. Apa yang penting dekat sini? Yang penting dekat sini, yang pertama yang perlu kamu ambil perhatian dan kamu perlu faham, iaitu mim ini dia berada di atas garisan. Dia mesti kena atas garisan. Itu yang pertama. Okey, nampak kat sini pun ustaz buat dia dekat atas, dia atas garisan. Dan bentuk yang kedua, bentuk penyambungan ini kamu kena faham, ini bentuk penyambungan huruf mim yang tertutup. Okey, huruf mim yang tertutup. Huruf mim ini maksudnya dia ditutup, maknanya dia tidak ada lubang ataupun dia tidak ada ruang, ya. Dia tidak ada ruang. Jadi ustaz dah tunjuk caranya tadi. Kita bawa dia turun ke kanan, berhenti, mesti berhenti, ya. Turun ke kanan, berhenti, naik balik, ikut balik. Nampak? Ustaz buat ikut balik dan turun, ikut naik sikit dan turun. Okey, kalau kita nak sambung huruf sin, dia kena naikkan sikit. Kalau kita nak sambung dengan huruf lam macam tadi ni, dia boleh kita turun dan kita naik dekat situ. Tapi yang penting dekat sini yang perlu kamu faham, bentuk huruf mim ini, ya. Bentuk huruf mim ini dia mesti tertutup. Bentuk ni, ya, bentuk ni dia mesti tertutup. Okey, seterusnya kita akan lihat bentuk huruf mim yang bersambung di tengah, ya, yang bersambung di tengah. Bentuk yang kedua. Okey, kita akan tengok bentuk yang kedua. Okey, murid-murid semua, mari kita lihat pula bentuk yang kedua, ya. Huruf mim
bersambung dari huruf yang mendatar. Okey, dia ada bentuk satu dan bentuk dua. Tadi yang kita belajar bentuk satu. Yang ini adalah bentuk yang kedua. Apa beza bentuk satu dan bentuk dua? Okey, beza dia bentuk satu, dia bersambung dari atas. Faham Tadi Ustaz dah tunjuk dia bersambung dari atas. Ni makna atas. Mim di bawah. Okey, ada huruf lain yang datang daripada atas. Okey, ni bentuk dia kalau kita nak sambung macam ni. Okey, bentuk yang kedua, dia bersambung dari huruf yang mendatar. Apa maksud huruf mendatar? Huruf mendatar tu bermaksud macam contoh huruf fa. Dia bagi contoh dekat sini. Ni. Ni nampak ni, bentuk dia mendatar. Macam contoh kalau huruf ba. Ba pun sama. Ba pun mendatar. Kan? Macam contoh huruf sod. Nanti kita tengok huruf sod, kita nak sambung dengan mim. Ni bentuknya mendatar. Ini yang dimaksudkan mendatar. Memang huruf fa itu dia macam huruf sod kan. Huruf sod dia antara huruf yang bersegi. Kamu jangan keliru. Bermaksud di sini huruf sod ni dia memang huruf yang bersegi. Tapi kita sebut juga dia datang daripada huruf yang mendatar. Kenapa? Sebab ini nampak tak bentuk dia ni? Ni, ini bentuk yang mendatar. Ya, bentuk yang mendatar dan kita nak sambung dengan huruf mim yang berada di tengah. Sebab itu dia kata datang daripada huruf yang mendatar ataupun bentuk yang mendatar. Okey. Baik, di sini ini adalah bentuk yang kedua yang ditunjukkan di sini. Yang ini mim dia ni ada lubang ataupun dia ada ruang dekat situ. Nampak? Dan kemudian kita tengok bagaimana cara untuk kita menulis. Okey, Ustaz bacakan. Kepala huruf mim di tengah disambungkan dari huruf sebelumnya dan ditulis mendongak dan ke kiri. Ni datang daripada huruf yang mendatar. Kita akan bawa dia naik sikit. Kemudian kita akan tolak ke kiri lah. Ya. Kemudian yang kedua, tulis garisan pendek menurun. Apa yang maksudnya tulis garisan pendek itu? Ni. Okey. Ini maksud dia. Ini. Nanti Ustaz tunjuk cara dia. Lencungkan tulisan mendatar ke kanan membentuk sesiku. Ni. Dah turun, tolak. Bentuk siku tu maksudnya apa? Siku tu macam ni lah. Siku. Ni. Bentuk siku. Faham tak? Siku kamu tu kan ni, nampak bentuk L, macam bentuk L, nampak kat sini. Okey, baik. Kemudian kita tengok contoh yang dibagi kat sini. To sambung dengan huruf mim, sambung dengan ain. Nampak huruf mim tu dia berada di tengah. Sod, rumah sod. Okey, kemudian mim. Mim. Lepas tu dal, ha, mim, zai. Okey, ini semua bentuk-bentuk yang dia bagi contoh lah. Ya. Jadi Ustaz akan tunjukkan macam mana cara untuk kita menulis huruf mim bentuk yang kedua. Okey, murid-murid semua bersedia untuk kita belajar menulis bentuk huruf mim yang berada di tengah, iaitu bentuk yang kedua. Okey, Ustaz akan tunjukkan. Huruf fa bertemu dengan huruf mim. Ya, huruf fa bertemu dengan huruf mim. Okey, Ustaz akan mulakan menulis huruf fa di ruang yang nombor 3. Okey, di ruang yang nombor 3 di sini. Okey, kita akan buat dulu huruf fa. Kita buat huruf fa. Okey, kemudian kita akan buat penyambungan huruf fa ini, kita akan sambung dengan huruf mim. Kita akan turun. Ya, yang ni kita akan turun. Kita akan turun dan kita akan naik. Tengok. Dia kata tadi kat situ, kepala huruf mim di tengah disambung dari huruf sebelumnya dan ditulis mendongak dan ke kiri. Nampak? Ni lah maksudnya huruf yang sebelumnya ni. Ni yang dia kata huruf fa. Sebelumnya huruf fa. Jadi dia kata mendongak. Apa maksud mendongak tu yang ni? Ni. Nampak? Kamu kena tolak atas. Nampak? Itu maksud mendongak. Siapa yang tak faham kan? Siapa yang tak faham istilah mendongak tu. Mendongak kalau kita tu mendongak macam ni. Nampak? Ustaz tengok atas. Itu mendongak. Okey, tapi kalau tulisan ni, kalau menulis ni kita
tolakkan ke atas. Kamu kena tolak ke atas. Macam itu. Okey. Jadi lepas tu dia kata suruh buat apa? Mendongak dan ke kiri. Ialah ni mendongak dan ke kiri. Tolak ke kiri. Bukan kita tolak ke kanan balik. Kalau tolak ke kanan, kita tolak ke sana. Ya, baik. Jadi, dia kata step yang kedua, dia kata tulis garisan pendek menurun. Tulis garisan pendek menurun. Ni, nampak? Yang ni kita kena tulis garisan pendek menurun. Ni. Garisan pendek. Garisan pendek tu maksudnya garisan kecil. Garisan kecil. Yang ini kita kena lukis. Ya, ni sebenarnya kita kena lukis. Buat sikit dah kat sini. Kena lukis macam tu. Okey, kemudian sikit je, dia tak banyak. Garisan pendek, dia kata pendek bukan panjang. Kalau panjang Ustaz tarik sampai bawah sini, ni pendek. Ya, kemudian dia suruh buat apa? Tulis mendata ke kanan membentuk sisiku. Mendata maknanya kita tulis tarik ke bawah terus. Ni ke bawah. Nampak? Mendata. Mendata tu maksudnya dia tidak ada bengkok-bengkok. Ya, dia tulis terus ke bawah. Nampak tak Ustaz tolak ke bawah huruf mim ni? Okey, kemudian dah siap lah. Dah siap huruf mim yang berada di tengah. Kemudian kita akan sambung dengan huruf mim yang berada di akhir. Okey, huruf mim yang berada di akhir. Kamu boleh tengok. Okey, nampak? Kita naikkan lagi. Okey, huruf mim. Kalau tengok yang berada di akhir ni, tapi Ustaz akan buat satu video khas lagi. Satu lagi video untuk mim yang berada di akhir sebab dia ada beberapa bentuk. Okey, jadi kita akan buat yang bentuk yang inilah yang ditunjukkan dalam contoh ni. Okey, cara dia. Okey, kita dah naikkan tadi. Kita tutup dia. Ya, tutup. Patah balik. Nampak? Tutup. Tarik bawah. Dan patah balik. Dan kemudian dia lebihkan sedikit. Lebih kurang dalam satu titik lah di sini. Sebelum kita bawa dia turun. Tapi tak apa, kamu jangan risau. Ustaz akan buat satu video khas untuk huruf mim yang berada di akhir nanti. Sebab kita sekarang ni tengah belajar huruf mim yang berada di tengah. Okey, kalau huruf mim yang belakang dia ni kena menghala ke kanan. Ya, dia bukan menghala ke bawah, ke kiri ke tak. Dia mesti menghala ke kanan. Okey, baik. Ini huruf mim yang berada di tengah. Jadi apa yang perlu kamu faham di sini iaitu huruf mim yang berada di tengah ini, yang pertama dia ada bentuk, dia ada lubang. Dia ada lubang. Huruf mim yang berada di tengah dia ada bentuk. Yang kedua ini dia ada lubang. Okey, dia ada lubang dan dia bentuknya begini. Okey, dia beza dengan huruf mim yang berada di awal ataupun yang tadi dia datang daripada, ada huruf yang datang daripada atas kan. Yang bentuk yang ini kan dia beza. Yang ini dia tidak ada lubang kan. Yang ini dia tertutup semua. Yang ini dia ada lubang. Okey, baik. Ustaz akan tunjukkan satu perkataan. Kita tengok huruf apa yang kita nak buat ni. Okey, kita akan buat huruf sod. Sod, mim, dal. Somad. Sod, mim dal. Okey, Ustaz akan buat dulu huruf sod. Okey, di sini Ustaz buat huruf sod. Ustaz naik. Nak buat huruf sod, yang ini dia kena nipis ya. Jadi kita kena serongkan pensil. Okey. Yang ini baru kita turun. Yang ini baru tebal. Yang ini tebal. Okey, kemudian kita tarik. Okey. Baik. Yang ini kita nak sambung ya. Kita nak sambung dengan huruf mim. Kerana yang ini dia kita akan buat satu lagi rumah huruf sod ya. Rumah huruf sod kita tarik dan kita naikkan. Ingat tak tadi dia kata dongakkan ke kiri. Dongakkan ke kiri. Inilah maksud dongak. Dongakkan ke kiri, tolak ke kiri dan ke atas. Okey, kemudian dia kata buat apa tadi? Buat garisan pendek. Buat garisan pendek. Okey, buat garisan pendek di sini. Sini buat garisan pendek sikit je. Buat tak, jangan buat besar-besar ataupun jangan buat banyak.
jangan buat garisan tu sampai ke bawah. Kalau kamu buat garisan tu sampai ke bawah, nanti dia tak cantik, dia tak jadilah. Buat sikit je macam ni, nampak? Lukis sikit. Buat garisan pendek. Lepas tu dia kata buat mendatar ke kanan bentuk sesiku. Tolak ni, tolak ke kanan bawah. Macam tu. Okey. Tolak ke kanan bawah. Kemudian kita akan sambung dengan huruf apa? Kita akan sambung dengan huruf dal. Siapa lagi masih ingat pelajaran kita sambungan huruf dal yang berada di huruf dal yang berada di tengah ataupun yang berada di akhir, kita kena serongkan sedikit. Kita tak boleh tulis tegak, kita kena condongkan sedikit huruf dal. Ini kalau tegak, kan? Jadi kalau huruf dal tu kita kena tolak ke kiri sedikit. Nampak? Kita kena tolak ke kiri sedikit. Okey, kemudian kita akan buat huruf dal. Okey. Okey, huruf dal. Dan huruf dal kena ingat dia mestilah berada di atas garisan, ya. Dia bukan berada betul-betul di atas garisan ni, dia mesti dia berada dalam setengah titik yang berada di atas. Dia seperti tergantung, ya, seperti tergantung. Siapa yang lupa macam mana nak tulis huruf dal yang berada di tengah ataupun berada di akhir ni, boleh tengok balik video ustaz yang sebelum ni, ya. Boleh tengok balik dan rujuk balik macam mana cara nak tulis. Okey, baik. Ini adalah bentuk huruf mim yang berada di tengah, ya. Huruf mim yang berada di tengah. Ini huruf shad. Okey, baik. Okey. Jadi ustaz harap semua murid-murid dapat faham, dan yang penting kamu dapat membezakan huruf yang berada di tengah dan huruf yang berada huruf mim yang berada di awal, ya. Kalau yang berada di tengah ni, kita kena ingat dia ada dua bentuk. Ini bentuk yang pertama. Okey, yang ini adalah bentuk yang kedua, ya. Baik. Ini adalah contoh yang ustaz tulis, yang ustaz tunjukkan dalam video kali ini. Dan insya-Allah selepas ini ustaz akan tunjukkan dalam sesi latihan menggunakan pensel hot mechanical. Okey, bersedia dengan buku tulis kamu, buku latihan dan peralatan kamu untuk kita buat latihan di dalam buku tulis, insya-Allah. Okey, murid-murid, kita akan masuk kepada sesi latihan. Okey. Yang pertama, ustaz akan gariskan kepada 3 bahagian. Okey, ustaz nak kamu gariskan 3 bahagian. Bahagian 1, bahagian 2 dan bahagian 3. Okey. Dalam buku ni kita bagikan 3 bahagian. Kemudian kita akan buat garisan di tengah. Okey, garisan utama iaitu garisan di nombor 5. Okey, baik. Okey, kita akan buat huruf mim yang berada di tengah. Latihan huruf mim yang di tengah. Contoh yang ustaz nak kamu buat iaitu contoh yang ini, ya. Mim 1 yang datang daripada atas, kemudian mim yang kedua dia berada di tengah, dan mim yang ketiga dia berada di akhir. Okey, kita akan mula buat. Okey, kita akan buat huruf mim yang berada di atas dulu. Okey, tolak ke bawah. Okey, nampak? Tolak ke bawah. Dan kita pusingkan pelan-pelan. Turun ke bawah, ya. Turun ke bawah. Kemudian kita akan buat mim yang berada di tengah. Turun sikit. Ingat, jangan lebih daripada kepala yang mim di atas ni, ya. Dia mesti ke dalam sedikit. Okey. Tolak ikut balik ke atas. Nampak? Sampai garisan nombor 4 dan turun. Okey, kita akan naikkan kepada huruf mim. Mim yang berada di akhir. Nampak? Mendongakkan dia ke atas. Okey, tarik ke bawah.
naik semula. Dia akan jadi nampak tertutup di situ ya. Okey, kemudian tarik, dan kemudian ekor dia kita buat seperti huruf alif. Situ. Okey, jadi mim yang berada di awal, tengah dan akhir. Ini untuk tugasan yang bahagian yang pertama. Okey, untuk yang kedua kita akan buat ta, mim, lam dengan kaf ya. Okey, kita akan buat huruf ta di sini. Okey, tarik ke bawah. Tu nampak. Okey, tarik ke bawah. Okey, tolak. Naik semula. Turun. Okey, yang ini kita nak naik huruf lam ya. Huruf lam yang berada di tengah, pastikan dia lurus dan dia condong sedikit ke kiri. Nampak? Dia lurus tapi dia condong sedikit ke kiri dan dia nipis ya. Garisan ni dia mesti nipis. Tarik daripada atas pelan-pelan. Okey, turun. Okey, naik balik. Nampak, naik balik ikut je garisan yang pertama tadi ya. Ikut saja garisan pertama. Turun, naik, dan dia tidak terlalu besar ruang yang berada di tengah ni ya. Kemudian kita akan buat huruf kaf. Huruf kaf, turun, pusing. Baik, pastikan huruf kaf ni nampak tak Ustaz buat ada ruang Ruang ni kosong, ini pun kosong, mesti kena ada ruang. Okey, kemudian kita akan buat huruf kaf kecil. Huruf kaf kecil kita buat kat sini. Okey, titik kita boleh buat di atas ni. Okey, ni perkataan yang kedua yang perlu kamu tulis. Okey, kita tengok perkataan yang ketiga. Perkataan yang ketiga yang perlu kamu tulis iaitu perkataan shad, mim, dal, iaitu huruf mim yang berada di tengah, di mana huruf mim yang berada di tengah dia ada ruang terbuka ya. Baik. Tengok huruf shad. Shad, turun. Okey, kemudian kita akan tarik ke bawah. Okey, berhenti. Okey, berhenti, dan kemudian kita akan buat huruf badan huruf shad, mangkuk dia. Okey, naik, mendongak ke kiri. Lepas tu dia suruh buat garisan sedikit kat sini. Ni kena lukis. Nampak Ustaz guna hujung mata pensel hot ni, Ustaz tolak sikit je. Lukis sikit. Okay, kemudian yang ini baru kita tebal. Ni nampak. Kita condongkan pensel tu, tarik ke bawah. Dia tebal. Okay, dia tebal. Kemudian kita akan sambung huruf dal. Ni dal naik. Okay, dal naik dan tolak ke kiri. Tolak ke kiri. Dia tolak ke kiri. Dan kemudian kita akan buat huruf dal. Nampak kat situ. Okey, dia dal ni dia mesti tinggi sikit daripada garisan utama ni ya. Ini huruf shad. Shad, mim, dal ya. Ta, mim, lam, kaf, mim, dan huruf mim. Okey, 3 tugasan ini untuk tajuk huruf mim yang berada di tengah mengikut kaedah gaya hot nasah ya, pelajaran 6 insya-Allah. Jadi Ustaz harap semua dapat buat dengan baik. Okey, bagi murid-murid yang mungkin bukan daripada Siraj AIM, mungkin ada murid-murid lain, kamu boleh tanyalah ya dengan guru-guru kamu masing-masing bagaimana untuk latihan-latihan kamu ya. Mungkin ada sedikit berbeza ya, tapi tak apa. Apa yang Ustaz harapkan video pembelajaran ini dapat sedikit sebanyak membantu kamulah ya, insya-Allah. Okey, baik. Jadi Ustaz rasa ini sahaja ya pembelajaran kita pada kali ini, iaitu pelajaran 6. Jadi Ustaz harap semua dapat buat dengan baik, semua dapat tulis dengan baik dan sentiasa bersemangat untuk
untuk menulis hot dan untuk belajar walaupun kita masih lagi dalam suasana pandemik COVID-19. Okey, sebagai penutup, Ustaz ucapkan terima kasih kepada semua murid-murid yang dapat mengikuti kelas Ustaz pada video pembelajaran kali ini. Pada ibu bapa, Ustaz ucapkan terima kasih kerana sudi membantu dan mengurus pembelajaran anak-anak di rumah, khususnya untuk mata pelajaran seni hot. Dan seterusnya guru-guru seni hot yang mungkin ada mengkongsikan video pembelajaran ini, saya ucapkan terima kasih. Dan murid-murid yang mungkin bukan daripada Siraj AIM yang ada mengikuti pembelajaran Ustaz ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua. Jangan lupa subscribe, yang kalau tengok butang subscribe itu masih lagi merah, boleh tekan. Dan tekan loceng jangan lupa, supaya kalau ada video-video baru kamu boleh dapat, kamu tahu dan kamu dapat notification nanti kat situ, insya-Allah. Okey, jadi akhir kalam, Ustaz ucapkan sekali lagi terima kasih dan Ustaz mohon maaf segala kekurangan. Dan sebelum Ustaz akhiri pembelajaran kita pada tajuk pelajaran kita pada video kali ini, jangan lupa untuk setiap hari kita membaca surah Al-Fatihah dan kita hadiahkan kepada kedua ibu bapa kita, dan seterusnya kita jangan lupa berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap hari. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Okey, kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.